Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bintulu, 20 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua bagi sama saya peluang ingin membahas dalam ucapan penghargaan kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas tidak ucap ke bawah Tulia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda semasa pembukaan pangkat ketiga Parlimen yang ke-14. Datuk Yang di-Pertua, kita wabak COVID-19 dalam masa zaman bulan 11 2019 sudah mula di negara kita. Tetapi dalam masa itu kita tidak ambil apa-apa keputusan ataupun tindakan yang serius atas pesakit ini COVID-19. Kita dalam masa itu, dalam kerajaan PH, kata kita tidak boleh buat apa-apa tindakan pasal kita nak pelancong masuk ke negara kita. Walaupun kita sudah ada confirm ataupun COVID punya kes-kes dalam hospital. Dalam masa itu, kita nak menjaga saja. Tetapi rakyat punya nyawa, kita tidak berapa ambil serius. Sampai kita 10 hari bulan, kita kerjaan di tubuh baru. Lepas tubuh baru, barulah kita ambil tindakan yang serius. Dan juga rakyat kata, kali ini terima kasihlah Tuan Allah membantu. Peraturan mesyuarat, Timbalan Speaker. Sila. Saya merujuk kepada Peraturan 35, maafkan saya, 36/12, mengelirukan Dewan. Yang Berhormat Bintulu membuat ucapan seolah-olah Kerajaan Pakatan Harapan tidak mengambil tindakan untuk sewaktu kita menjadi kerajaan. Seolah-olah kita tidak mengendahkan ataupun tidak mengambil langkah-langkah berkenaan dengan penyakit COVID-19 ini. Itu adalah tidak benar. Ucapan ini seolah-olah menunjukkan hanya Perikatan Nasional saja yang mengambil berat tentang penyakit ini. So saya mohon supaya Yang Berhormat Bintulu dinasihatkan supaya lebih ikhlas dalam membuat ucapan. Kita tahu mantan Menteri Kesihatan telah pun menyediakan langkah-langkah yang perlu diambil. Kita tidak membenarkan penyakit. Tuduhan yang dibuat oleh beliau seolah-olah kita membenarkan pelancong masuk tanpa menghiraukan penyakit ini daripada merebak. Jadi saya minta supaya beliau dinasihatkan supaya lebih ikhlas dalam membuat ucapan. Saya minta Bintulu bagi terima kasih ulasan. Yang Berhormat Culutong. Itulah saya kata kadang-kadang kita jangan kong kali kong. Cek dulu apa kita sudah cerita dalam masa kerajaan PH. Baru dah cerita, itu surat khabar masih ada, social media record semua ada. Apa mau lawan? Lawan apa guna? Ini cerita saya cakap benar. Kita sekarang dalam masa 10 hari bulan kita tubuh kerajaan. 18 hari bulan kita buat lockdown. Itulah kerajaan. Minta laluan. Saya kata ucap terima kasih kepada kerajaan Bintulu, Perikatan Nasional. minta laluan. Tak payahlah, itu buang masa. Nanti aku punya masa habis lah. Ya. Cerita-cerita pernah Timbalan lah. Speaker. Jangan buat publicity Timbalan lah. Speaker. Kita Atas sekarang isu peraturan yang sama, dalam kita tahu apa pengarah ialah ini standing pengarah order, apa itu kesihatan standing order mengamalkan semua arahan-arahan Ini yang telah saya dikeluarkan bahas, bukan oleh dia bahas. mantan Menteri Kesihatan. Plan-plan tindakan telah dikeluarkan oleh mantan Menteri Kesihatan yang diamalkan oleh pengarah kesihatan. So janganlah ambil Ini kredit rakyat untuk kata- perkara-perkara Pertua, ini ucapan Bintulu. Tunggulah dia berucap, ulaslah. no, atas isu peraturan. Tak boleh Baik, mengelirkan tuan. Jelutong penjelasan telah dibuat oleh Bintulu. Saya minta Bintulu
teruskan ucapan. Terima kasih. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Jadi saya kata raya ucap terima kasih. Tuan Allah tolong kerajaan ditukar. Masuk Perikatan Nasional. Baru dah dalam masa 18 hari bulan 3 buat lockdown terus. Kita ambil tindakan yang cukup berkasang dan sempurna. Raya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Ahli Parlimen Pago dan seluruh yang terlibat yang telah berkhidmat sepenuh parti bagi menangani wabak COVID-19. Raya ucap terima kasih. Tapi Jakarta, janganlah ada kelemahan kita. Jangan melupakan dinaik taraf. Memang ada beberapa perkara saya sehari ini nak sentuh daripada mesej-mesej daripada rakyat. Rakyat kata kali ini kita mesti mempersetia berubah kita punya prosedur ataupun sistem kita. Dalam bila bencana ataupun kecemasan, janganlah kita ikut terlalu banyak prosedur. Kita mestilah ikut apa sebenarnya bencana. Dalam ini sistem kita mesti mau ambil tindakan segerakan. Kita boleh nampak kali ini kita frontliner punya peralatan itu semua banyak lambat baru sampai. Bila kita bercerita sama NKM menunggu sama Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan mau ikut dia punya sistem, proses. Nak membeli ini barang semua. Kenapa MKM tidak ambil alih terus daripada agensi-agensi ataupun daripada kementerian mana-mana kuasa. Terus MKM diuruskan. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Saya setuju dengan... Nanti kejap, mohon ingin mencelah. Bintulu bagi laluan. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Saya setuju dengan ucapan beliau di mana kita perlu memudahkan proses. Saya ingin mengambil kesempatan kerana Yang Berhormat Menteri Kesihatan pun ada di sini. Sambil kita terhutang budi kepada frontliners di seluruh Malaysia, ada banyak rintihan yang disampaikan oleh medical professionals di mana sebagai contohnya di Hospital Muar, agak sukar untuk mereka dapatkan allowance khas COVID kerana tata cara ataupun SOP yang diguna pakai. Walaupun saya dimaklumkan SOP telah pun ditambah baik, di mana mereka patut dapat RM600 tambahan sebulan allowance COVID, tetapi kerana tindakan yang diambil oleh segelintir pihak di peringkat hospital itu sendiri agak sukar untuk mereka dapat allowance COVID tersebut. Dan saya dimaklumkan ini bukan saja di Hospital Muar, terus digunakan pakai di hospital-hospital lain. Saya harap Yang Berhormat Menteri Kesihatan boleh ambil maklum dan Yang Berhormat Bintulu boleh tolong bangkitkan juga kerana Yang Berhormat Bintulu bangkitkan soal prosedur. Terima kasih. Terima kasih Muar. Sila Bintulu. Ini cadangan yang baik. Saya memang setujulah. Yang Berhormat Menteri Kesihatan pun ada sini. Dia memang ambil di perkara berat. Inilah kita harap jangan nanti kita ubah itu sistem. Bila nanti OT keluar ada apa-apa silap sikit sini sana, nanti pemangkan lagi kong kali kong hantam lagi kiri kanan. Kita mesti mau bersama-sama dinaik taraf mana-mana birokrasi ataupun mana-mana kelemahan ataupun kita mana-mana sistem kita nak bernaik taraf mesti dah bekerja sama. Barulah kita rakyat nyawa tepat dicerminkan. Pasal dalam masa itu PPE itu semua memang lambat. Macam di Sarawak PPE tepat daripada kerajaan Persekutuan sampai akhir sudah COVID barulah sampai. Memanglah sekarang orang kata second wave, tapi harap-harap bukan second wave lah. Cuma sina ataupun dalam masa ini tes ini kita 16 hari bulan 7 kita ada tengah rapid test kit antigen ataupun RT-PCR antigen ini tidak berapa sesuai. Tes ini berapa orang sudah melalui dari transit daripada luar negara ke Sarawak. Tapi akhir sekali di sini tiada. Tetapi sampai Bintulu ada. Sampai Kuching pun pakai gunakan PCR test memang positif. Inilah saya harap ini
saya memohon Yang Berhormat Menteri, atas ini rapid test kit antigen ini saya harap jangan dipakai. Selalu kita hantar salah sina kepada semua rakyat, semua okey. Nasib di Sarawak dia orang masih kuarantin di hotel, kalau tidak, ini paling rumah pusing satu orang, ataupun di rumah panjang kalau pusing satu orang, semua orang akan menari itu. Bukan berlari, menari itu di rumah panjang. Inilah saya berharap ini Yang Berhormat Menteri Kesihatan ambillah prihatin. Ambil prihatin atas ini isu. Dan juga pegawai, saya bagi satu contoh, pegawai kesihatan bahagian Bintulu. Kita sudah bagi surat rakyat punya suara, minta dia ditukar. Apa-apa sebab dia, dalam surat saya sudah dijelaskan. Kita pun boleh tanya bahagian Bintulu, residen, pejabat residen, macam-macam masalah. Baru-baru ini satu kes lagi daripada kapal, dia pun tidak ikut SOP, kamu nanti tatakan. Dia buat dia sendiri punya cara. Ini saya difaham, State Disaster Committee pun banyak sedih perkara ini berlaku. Dan juga dalam masa COVID-19, kita minta di kawasan-kawasan mana ada COVID, minta disinfection. Dia tidak mau bekerja sama. Dia kata kaki tangan tak cukuplah, macam-macam cerita. Tetapi dalam masa PH kalau mau tangkap, orang merokok, oh pegawai boleh mari, berlori-lori datang. Mana COVID punya masa itu pegawai semua pergi. Itulah rakyat kata ini nampaknya jawatan kesihatan tidak begitu serius, tak ambil perak atas ini COVID-19. Ini saya minta Yang Berhormat Menteri ada disegerakan, tolonglah pindah pegawai kesihatan bahagian Bintulu. Ini bukan suara daripada saya sebagai ahli parlimen, daripada rakyat Bintulu minta disegerakan. Dipindah, tukar orang yang lebih proaktif and efisien dengan izin datang di Bintulu berkhidmat. Dan juga ini isu ini satu, saya sudah tulis surat kepada Kementerian Kesihatan melalui KSU. Minta kita sudah ada rakyat-rakyat terma PCR lab ataupun mama PCR di Hospital Bintulu. Tetapi masalah dia, sekarang kaki tangan dia dah. Kaki tangan mengkurangkan 10 orang. Ataupun pakar microbiology pun tiada. Kita minta, tapi tidak ada. Pegawai perubatan minta 2 jabatan pun tidak datang. Pegawai sains 2 pegawai pun tidak datang. JTMP, Juruteknologi Makmah Perubatan 4 orang pun tidak datang. PPK, pembantu perawatan kesihatan 1 orang pun tidak datang. Semua tidak datang. Jadi saya mintalah Yang Berhormat Menteri, kita rakyat Bintulu, mintalah pertolongan, isilah pegawai-pegawai sepatut mau kena isi. Pasal Bintulu, kita nampak juga, Yang Berhormat Menteri pun tahu, berapa kes sudah ada meningkat sikit daripada luar, ataupun pegawai, ataupun pekerja daripada luar negeri. Saya harap kita faham juga Kementerian Kesihatan, kawasan Bintulu is a heavy industrial area dengan izin. Saya harap kita bolehlah peringatkan kementerian kita, tolonglah bantu sepatut apa mau buat untuk kawasan Bintulu. Tahu yang di Petua, saya mau soalkan isu ini mengenai SME. SME ini memanglah daripada raya pun ucap terima kasih SME, satu SME pun ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana membantu dan memberi peluang sama-sama dia orang monitoring selama 6 bulan dalam financial sectors ataupun financial needs
dengan izin, tetapi sampai 30 hari bulan September, tapi banyalah pihak-pihak SME merasakan dalam ini 6 bulan sampai September 30 September 2000 masih lagi tidak mencukupi untuk sama diorang ataupun turn around ataupun diorang boleh membayar apa-apa hutang kepada bank. Kalau boleh, diorang minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nilai dan membantu lagi bagi atas kawangan kepada SME ataupun tolonglah kasih bantu sepatu apa mau bantu. Saya berharap juga bank-bank boleh bekerjasama. Saya quote ini rakyat bagi sama saya. Bank Negara Atas bercerita, saya baca dia punya Bank Negara punya message. Earlier, Bank Negara was quoted as saying that the bank stood ready to assist borrower in more targeted manner and have reached out to borrower to offer various type of form of repayment assistance, including payment or interest only, lengthening of loan tenure and flexible repayment. Tengah izin ini. Saya berharap ini Kementerian Keuangan boleh step in membantu. Itu hari saya ada nampak pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Keuangan kata leave it to the bank to decide. Tengah izin. Saya berharap Kementerian Keuangan janganlah leave it to the bank to decide tengah izin. Kalau leave it to the bank, memang itu SME nak tunggu mati saja, masuk kuburan saja. Mana bank mau tunggunya? Bank misalnya habis-habisan. We as a government, we must stand firm. Bantu apa sepatu kita mau bantu. Dato' Yang Dipertua, ini saya mau sentuh lagi satu isu infrastruktur. Saya memohon ini Menteri Kerja Raya ambil prihatin dan ambil perkara ini serius. Ini kita Rupa Raya LPU ini memang daripada Taman Barisan Nasional sudah lulus ini projek. Tetapi dalam pelaksanaan ada banyak tidak ikut specification ataupun sepatut kerja-kerja ditentukan. Bila dia orang melaksanakan ini projek, kontraktor sepatut kita janji is a first class kontraktor dengan izin. Tetapi bila melaksanakan ini projek, itu kontraktor pun 2 kali 5 sama. Kita banyak kali sudah soal pengekaraan jalan raya, sekali-kala dia orang buat. Tetapi dalam isu keselamatan jalan raya, dia orang tidak ambil perhatian. Kita tiada ambil itu lighting untuk malam pun tidak ada. Untuk isu keselamatan tidak dikawal. We never bothered. Signage tidak ada. Bila kita buat diversion, tidak ikut specification. Kalau tua kereta lalu, memang langgar ya. Tadi kita sudah soal ini isu banyak kali. Saya haraplah Menteri Kerja Raya boleh dapat satu penjelasan dan jaminan kepada pengguna-pengguna jalan. Bagi dia orang punya nyawa boleh terjamin. Jangan kita dibiarkan saja isu-isu ini. Banyak kali rakyat sudah sentuh, rakyat sudah bising, kita pun buat tak tahu saja. Dato' Yang Dipertua, saya pun mau sentuh itu satu coastal road daripada Bintulu ke Samalaju. Ini memang kita sekarang two-way, jalan biasa. Saya mau minta ini jalan, boleh ni naik taraf, kasih 2 carriageway.
Dan juga ini jalan kalau boleh sekarang tiada peruntukan boleh masuk rancangan Malaysia ke-12. Bagilah bantu ini kawasan dikurangkan kemalangan di atas jalan raya. Pasal ini banyak heavy truck tengah izin mengguna ini jalan dan juga dia orang kata banyak lori semua lalu sana. Itulah saya minta peruntukan diagihkan dalam rancangan Malaysia ke-12. 1 minit lagi, YB. Sekejap, mau habis. Dato' Yang di-Pertua, ini satu isu paling mustahak untuk isu nelayan tempatan. Saya berharap Kementerian Pertanian ataupun ini Jabatan APMM. Dato' Yang di-Pertua, saya cukup itu merintah. Saya cukup sedih bila saya banyak kali terima aduan daripada nelayan. Nelayan cukup bising. Banyak negara jiran punya kapal masuk nelayan dari negara-negara jiran, bukan satu negara, banyak negara masuk. Tetapi masalah agensi-agensi daripada kita punya kerajaan kita tak boleh nampak. Semua rakyat boleh nampak, nelayan boleh nampak, agensi tak boleh nampak. Bila dia minta Kementerian Pertanian dan Perikanan membantu, tidak ada orang tahu. Pegawai bila dia orang telefon, pegawai buat dia orang macam bola, tandam sini, tandam sana. Ini merintah pun sama. Bila dia orang bagi tahu, besok itu nelayan memang matinya. Bila dia pergi laut, memang merintah ikut. Kalau dia silap sikit, dia tangkap. Ini merintah nak jaga kepentingan negara Cirangga, jaga negara kita. Ini dua-dua kementerian ataupun ini kawan-kawan sini naik sudah jadi menteri atau di malam, jangan kong kali kong lupa jaga kepentingan rakyat di seluruh negara, terutama sekali di bukan negara Sarawak, negara Malaysia, jangan lupa negeri Sarawak. Memang jangan kong kali kong, jangan jawab syok sendiri ya. Ini perkara bukan ini hari berlaku, banyak kali berlaku. Kau punya pengarah di Sarawak, merintah sudah lawan sama saya satu kali, dia kata mana ada saya maya tipu. Sampai saya kado sama dia habis-habisan, baru mengaku ada. Baru pergi tangkap. Ini jangan lagi berlaku satu kali. Rakyat nampak, jangan kita agensi semua tak nampak. Menteri jangan duduk. Office, tolonglah turun padang, tengok, tak lihat rakyat punya kesusahan. Terima kasih. Jadi, akhir sekali saya mohon menyokong. Ini tak habis lagi tak apa. Patut Bintulu jadi menteri ni, patut Bintulu jadi menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu.